Okey, baik, kita tengok kepada kandungan kita pada pagi ini. Dua saja, tak banyak tuan-tuan. Yang pertama, jenis-jenis haji. Yang kedua, cara mengerjakan haji. Sikit je, fokus je pagi ni, insyaAllah. Jenis-jenis haji kita akan bincang ada 5 perkara, iaitu haji fardu, haji badal, haji sunat, dan haji qada, haji nazar dan haji qada. Okey, 5 haji Dan cara mengerjakan haji kita akan sama-sama kongsi dan bincang ada 3, iaitu haji tamattu', haji ifrad dan juga haji qiran. Okey. Jadi kita fokuskan kepada tajuk kita pagi ni. Soalan pun fokus kepada tajuk kita pada pagi ni, insya-Allah. Dan tajuk ini Ustaz ingat pada siri yang ketiga, Ustaz Hasnil ada sentuh dah. Ini sebagai pengulangan untuk pemantapan kefahaman tuan-tuan tentang cara dan juga mengetahui jenis haji. InsyaAllah kita pergi yang pertama tuan-tuan. Jenis-jenis haji. Haji fardu, iaitu haji yang diwajibkan ke atas kita sebagai seorang Muslim. Disebut dengan haji Islam. Sekali seumur hidup. Wajib kita tunaikan haji ini bagi yang mampu, yang memenuhi syarat-syarat dia. Inilah haji yang terdapat dalam rukun Islam kita, iaitu mengerjakan haji di Baitullahil Haram bagi yang berkemampuan dan memenuhi syarat-syarat dia. Yang kedua, haji badal. Haji badal juga dikenali dengan haji niyabah ataupun upah haji. Ia adalah yang ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain. Mungkin arwah ayah kita, arwah ibu kita, kita buat haji bagi pihak yang meninggal itu tadi. Jadi ini dia panggil haji badal. Yang ketiga, haji sunat. Haji sunat ataupun haji tarawwu' iaitu haji yang dilakukan oleh jemaah haji kali yang kedua ataupun ketiga atau seterusnya. Itu dia panggil haji sunat. Sebab yang pertama itu wajib, yang seterusnya itu adalah haji sunat. Dan yang ketiga, yang keempat, haji nazar. Haji nazar itu haji yang wajib ditunaikan oleh seseorang Muslim yang telah bernazar untuk menunaikan haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hajat dia tercapai dan dia bernazar untuk mengerjakan haji, sekiranya hajat dia dimakbulkan Allah, maka wajib ke atasnya untuk melaksanakan haji yang telah dia nazarkan itu tadi. Dan yang terakhir, haji qada. Haji qada maksudnya haji yang ditunaikan oleh seseorang bagi mengqada haji yang fasad pada yang terdahulu. Fasad maksudnya rosak. Rosak haji itu berlaku apabila seseorang jamaah haji bersetubuh sebelum tahallul awal. Ataupun haji itu boleh rosak juga, dia luput, tak sempat untuk berwukuf. Maka dia kena cari masa yang lain, tahun hadapan dengan segeranya untuk laksanakan haji qada, yang mana haji dia tadi telah batal ataupun fasad kerana faktor yang Ustaz sebut tadi, iaitu bersetubuh sebelum tahallul awal ataupun dia luput wukuf disebabkan perkara-perkara yang tak dirancang, maka dia kena qada haji pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, para peserta kursus asas haji yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan jelas 5 jenis haji ni. Dan Ustaz percaya jemaah haji kita kebanyakannya berada pada yang nombor 1 tadi. Haji fardu. Haji fardu iaitu yang mula-mula, yang kali pertama, yang wajib sekali seumur hidup, haji fardu. Dan mungkin ada yang dapat tawaran kali kedua, maka boleh untuk dia buat badal ataupun boleh juga dia nak buat untuk dirinya juga, iaitu dia akan jadi status haji sunat itu. Okey, jelas Ustaz rasa tentang jenis-jenis haji ini. InsyaAllah kita fokus kepada tajuk seterusnya pula, iaitu cara-cara mengerjakan haji. Okey, boleh tuan-tuan setakat ini? Ataupun Ustaz laju? InsyaAllah.
Baik tuan-tuan, kita tengok kepada yang kedua, cara-cara mengerjakan haji. Dalam tajuk cara-cara mengerjakan haji ini, kita akan tengok yang pertama pengertian ataupun definisi haji. Jenis-jenis haji apa ni, cara-cara mengerja, kita tengok cara-cara mengerjakan haji, pengertian dia. Kita akan tengok lafaz niat dia. Ustaz bagi dulu lafaz niatnya. Dan kita akan tengok cara pelaksanaannya. Ni cara pelaksanaan dia. Okey. Jadi tuan-tuan fokus cara mengerjakan haji. Okey, pengertian, jenis, pengertian, niat dan cara melaksanakannya. Baiklah. Kita tengok cara mengerjakan haji. Terdapat 3 cara mengerjakan haji. 3 cara mengerjakan haji. Cara yang pertama dipanggil ifrad. Cara yang pertama dipanggil ifrad atau kita panggil haji ifrad. Okey. Cara yang kedua iaitu tamattu'. Tamattu'. Ataupun kita panggil haji tamattu'. Okey. Cara yang ketiga iaitu qiran. Qiran ataupun kita panggil haji qiran. Okey, jelas ya tuan-tuan? Pertama apa dia? Ifrad. Kedua apa dia? Tamattu'. Ketiga apa dia? Qiran. Alhamdulillah kalau tuan-tuan boleh sebut tu, kira dah tercapai dah kursus kita pada pagi ni tu. 3. Baik tuan-tuan, kita pergi satu persatu. Okey. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad maksudnya kita mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian kita mengerjakan umrah. Itu dia punya pengertian. Mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, selepas selesai urusan haji kita apa semua dah tahallul haji, okey, kita pula mengerjakan umrah. Okey, itu ingat, ifrad kerjakan haji dahulu, baru kita kerjakan umrah. Itu yang pertama. Okey, kita tengok pengertian haji tamattu'. Haji tamattu' maksudnya kita mengerjakan umrah dulu dalam bulan-bulan haji. Okey, setelah selesai umrah kita, kita akan mengerjakan haji pula. Apabila sampai 8 Zulhijjah, maka kita akan berniat mengerjakan haji pada tahun yang sama. Seulang Haji tamattu' maksudnya kita mengerjakan umrah dahulu. Setelah selesai umrah kita, apabila tiba hari haji, barulah kita berniat ihram haji untuk mengerjakan haji sehingga selesai. Itu namanya haji apa tuan-tuan? Haji tamattu'. Okey, baik. Dan cara yang ketiga. Cara yang ketiga iaitu qiran. Qiran maksudnya kita berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Dalam bulan-bulan haji sekali. Haji dengan umrah dilaksanakan sekali. Rukun haji dan wajib haji semua sekali kita serentak. Apabila kita buat cara qiran, haji kita, umrah kita semua selesai. Apabila kita selesai menunaikan haji. Itu cara yang pertama untuk qiran. Maksudnya kita niat serentak haji dan umrah. Cara yang kedua bagi haji qiran ini, jemaah haji pada awalnya berniat mengerjakan umrah. Mengerjakan umrah. Tetapi sebelum tawaf, jemaah ini berniat mengerjakan haji. Berniat mengerjakan haji pula. Maka haji yang jemaah ini lakukan adalah termasuk dalam kategori qiran. Dalam kategori ataupun cara mengerjakan haji qiran itu tadi. Ustaz ulang Cara yang kedua ni, pada mulanya jemaah haji itu berniat umrah. Berniat umrah. Kalau ikut sini, kalau niat umrah pada awal itu cara tamattu' lah. Tamattu'. Mula-mula umrah. Tetapi sebelum tawaf, umrah tu jemaah haji ini berniat haji. Maka jadilah haji dia tadi, haji qiran. Boleh faham tuan-tuan? Jelas tak ni? Okey, saya ulang ada haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Bagi haji qiran ada dua cara pelaksanaannya. InsyaAllah kita akan detailkan lagi dalam di peringkat pelaksanaan ibadat haji kita nanti. Baik tuan-tuan.
Okey, tuan-tuan, kita tengok sebelum kita pergi kepada cara pelaksanaan, kita tengok dulu lafaz niat. Nah, sebab di sini ada sedikit perbezaan yang tuan-tuan perlu fokus, perlu beri perhatian. Okey? Kita pergi yang pertama haji tamattu' dulu. Kenapa Ustaz ambil haji tamattu' dulu? Bukan haji ifrad dulu. Sebab majoriti jemaah haji kita mengerjakan haji tamattu'. Mengerjakan haji cara tamattu'. Majoriti jemaah kita. Baik. Kita pergi kepada lafaz niat haji tamattu'. Okey, dia mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Jadi tuan-tuan, apabila kita mengerjakan umrah dulu, maka kita kena niat umrah lah. Kita kena niat umrah. Mengerjakan umrah waktu kita melalui atau sampai di miqat kita. Miqat kita iaitu sama ada Bir Ali atau Zulhulaifah ataupun miqat kita di Qarnul Manazil. Itu miqat kita. Miqat yang datang dari Asia ataupun yang melalui Madinah. Jadi lafaz niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey, tuan-tuan boleh ikut sama-sama Ustaz. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat, tuan-tuan. Niat tu di hati. Niat kita qasad untuk melakukan, disertakan dengan perbuatan. Ini bukan niat lagi, ini lafaz niat untuk proses pembelajaran kita, tuan-tuan. Boleh Jadi itu yang pertama, lafaz niat umrah. Okey, ingat. Kenapa kita niat umrah dulu? Kerana kita buat haji cara tamattu'. Okey, baik. Setelah itu tuan-tuan, kita selesaikanlah semua rukun-rukun umrah. Selesaikan semua rukun-rukun umrah. Setelah rukun umrah kita dah selesai, semua kita dah tahallul umrah, kita akan tunggu hari haji. Hari haji iaitu 8 Zulhijjah, kita akan bergerak ke Arafah. Di sini tuan-tuan wajib berniat mengerjakan haji. Iaitu lafaz niat je nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama Ustaz. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh Okey, itu lafaz niat mengerjakan haji. Jadi apabila kita dah niat, maka kita kena ikut rukun dan wajib haji sehinggalah kita selesai halul atau selesailah ibadat haji kita cara tamattu'. Sekarang ni kita tengok haji ifrad. Lafaz niat dia macam mana? Iaitu kita kerjakan haji dulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian barulah kita kerjakan umrah setelah selesai amalan haji itu Jadi lafaz niat dia sama saja tuan-tuan. Cuma ifrad ni kita niat haji dulu. Tadi tamattu' kita niat umrah dulu masa di miqat kita. Miqat Qarnul Manazil ataupun Zulhulaifah kita tu atau Bir Ali kita niat umrah. Untuk ifrad ni kita akan niat mengerjakan haji dulu. Iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksud dia sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh? Okey. Lafaz dia sama, cuma masa yang berbeza. Itu je Lafaz sama, maksudnya niat mengerjakan haji. Setelah selesai urusan haji kita tuan-tuan, dah habis semua 14 Zulhijjah, kita dah pergi tawaf haji, dah sa'i haji, okey, kita akan buat umrah pula. Kita akan pergi ke miqat ataupun ke tanah halal untuk berniat mengerjakan umrah. Lafaz dia nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh ikut sama Ustaz? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan umrah
dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Nampak tak perbezaan tadi antara cara tamattu' dengan cara ifrad? Tak apa, tuan-tuan fokus dulu niat itu. Yang mana nak didahulukan. Haji kalau dahulu itu ifrad. Umrah kalau niat umrah dulu itu tamattu'. Boleh? Nanti kita akan jelaskan lagi insya-Allah. Okey, kita pergi cara yang ketiga iaitu haji qiran. Haji qiran Ustaz dah sebut tadi ada dua cara. Cara yang pertama berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Pada bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Lafaz niat dia macam mana tuan-tuan? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ikut sama Ustaz. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Boleh? InsyaAllah boleh. Cuba baca dengan pasangan sebelah. Biar suami dengar. Isteri dengar. Betul tak sebutan makhrajnya? InsyaAllah boleh. Semua hebat. Peserta jemaah haji Selangor, wilayah persekutuan. Labuan pun ada Ustaz rasa ni. Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur. Jadi maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Ingat, mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengannya, dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat bagi haji qiran. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja. Tetapi sebelum tawaf, ia berniat mengerjakan haji. Maka dilaksanakan semua rukun dan wajib haji. Ini pun dinamakan cara qiran ataupun haji qiran. Lafaz niat dia sama dengan yang tamattu' tadi. Sama juga dengan ifrad tadi. Ustaz ulang lah. Ustaz ulang tak apa tuan-tuan. Ustaz ulang supaya tuan-tuan ingat betul-betul. Lepas habis kursus Ustaz 2 jam ni, clear semua. Dah hafal dengan fasih lafaz niat. Boleh atau tidak? InsyaAllah boleh tuan-tuan. Dah banyak kali dah kursus ni. Cuma tahun ni berbeza dan special sikit. Sebab apa? Sebab Ustaz datang ke rumah tuan-tuan semua. Kalau sebelum ni, tuan-tuan datang ke masjid. Tapi untuk kali ni, tahun ini memang hebat. Ustaz datang ke rumah tuan-tuan semua. Tapi Ustaz tak boleh minum lah kat rumah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh donggar saja dia nak khobah. Kan? Baik, itu selingan. Cara yang kedua ni tuan-tuan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maksud sama. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat mengerjakan umrah. Bila sampai di Mekah, sebelum tawaf, dia tukar. Dia niat mengerjakan haji. Bukan tukar, dia niat mengerjakan haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka niat umrah yang dia mula-mula tadi masa di miqat, apabila sampai tu dia ada niat semula niat haji, maka haji ni pun dikira sebagai haji qiran. Boleh tuan-tuan Jelas? Baik. Sebelum kita pergi kepada cara pelaksanaan, Ustaz nak jelaskan di sini. Cara tamattu' ataupun haji tamattu' dan haji qiran dikenakan dam. Ingat Ustaz ulang. Haji tamattu' dan haji qiran dikenakan dam. Iaitu dam tertib dan takdir. Tertib dan takdir. Haji ifrad tidak dikenakan dam. Haji ifrad tak dikenakan dam. Tapi suka Ustaz ingatkan tuan-tuan, saya ni nak buat haji mana lah Ustaz? Haji ifrad ke? Haji tamattu' ke? Haji qiran? Haji mana yang saya nak buat? Ini terpulang kepada tuan-tuan. Ustaz dah sampaikan cara-cara macam mana. Tuan-tuanlah pilih untuk buat ibadat. Tuan-tuan yang akan pilih ibadat ini ibadat tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan kena memahami dengan elok rukun, syarat, wajib
Di mana nak niat? Kena faham. Ini penting tuan-tuan. Niat ini penting untuk menentukan hala tuju ibadat haji yang kita nak laksanakan ini tadi. Suka Ustaz ingatkan juga tuan-tuan, jangan pula kita, saya nak buat haji ifrat sebab tak kena dam. Jangan macam tu. Tak boleh. Jangan pula kita nak buat haji ifrat, kita nak lari daripada dam. Kita kena study dulu. Kita kena kaji dulu. Nanti kita akan bincang dalam tajuk cara pelaksanaan nanti. Lebih jelas nanti tuan-tuan akan, ifrat macam ni, tamattu' macam ni. Jadi jangan kerana tak nak bayar dam, maka kita buat ifrat. Kita buat ifrat kerana Allah Ta'ala. Ingat. Ustaz dah kata tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kerana tak nak keluarkan duit, kita buat ifrat. Jangan tuan-tuan. Dam bukan denda. Dam adalah ibadat gantian untuk menyempurnakan ibadat kita. Dengan cara kita sembelih binatang ternakan. Bagi makan kepada fakir-fakir miskin. Kita keluarkan makanan, sedekah dan sebagainya. Itu adalah ibadat tuan-tuan. Kita bagi orang miskin gembira, suka dan sebagainya. Betulkan persepsi kita ni? Jangan anggap dam itu macam compound kita. Ataupun denda kita. Tak. Dam itu adalah ibadat. Kita puasa 3 hari, kita puasa 10 hari. Semua itu kembali kepada kita tuan-tuan. Betulkan persepsi kita bahawa dam itu adalah ibadah. Baik. Ustaz pergi cara mengerjakan haji tamattu'. Ini fokus, ini penting, ini yang paling penting ni. Cara-cara mengerjakan haji, kita pergi yang pertama, haji tamattu'. Haji tamattu' di mana sebelum, kita akan mandi sunat dulu. Mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. Sebelum tu saya nak jelaskan. Biar tuan-tuan biar nampak gambaran ni. Gambaran kita ni. Maksudnya kalau kita dari tanah air, penerbangan kita ke tanah suci, ada 2 fasa tuan-tuan. Fasa pertama, biasanya lah sebelum ini 1 Zulkaedah hingga 15 Zulkaedah, penerbangan itu ke Madinah. Penerbangan ke Madinah, maksudnya jemaah ini akan pergi ziarah. Ziarah Rasulullah, ziarah Masjid Nabawi dulu. Maksudnya penerbangan 1 hingga 15 Zulkaedah ke Madinah. Ziarah. Jadi waktu ini tuan-tuan tidak lagi dalam ihram. Ingat tuan-tuan, tidak dalam ihram, tidak pakai pakaian ihram. Setelah selesai ziarah di Madinah dalam 6 ataupun 7 hari, barulah tuan-tuan akan bertolak ke Mekah. Tuan-tuan bertolak ke Mekah inilah tuan-tuan kena mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram di Madinah tadi. Boleh Yang kedua, fasa yang kedua, jemaah haji kita yang akan terbang pada 16 Zulkaedah sehinggalah awal Zulhijjah terus ke Mekah. Terus ke Mekah. Ingat, 16 Zulkaedah sehingga awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah itu mungkin 4 ataupun 5 Zulhijjah, jemaah akan terbang terus ke lapangan King Abdul Aziz Jeddah. Jadi waktu tu tuan-tuan di tanah air lagi dah kena pakai pakaian ihram, kena lakukan mandi sunat ihram, solat sunat ihram lakukan di tanah air. Kalau di rumah lah. Kalau di tempat balai berlepas, di balai berlepas lah. Boleh Itu saya bagi tahu. Maksudnya di mana-mana kita lakukan perkara sunat ini sebelum kita berniat. Jadi tuan tengok, mandi sunat, hukumnya sunat, pakai pakaian ihram ini wajib. Wajib. Ustaz sebut. Sembahyang sunat ihram, sunat. Solat sunat ihram. Baik. Di miqat. Di miqat, kita ada 2 miqat kita. Kalau kita dari Madinah tadi, yang penerbangan 1 hingga 15 Zulkaedah tadi, penerbangan ke Madinah, setelah ziarah atau berada di Madinah dalam 6 ataupun 7 hari, maka akan bertolak ke Mekah. Jadi miqat bagi orang penduduk Madinah atau yang datang dari arah Madinah, miqat dia di Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Jadi jemaah kena ingat, kena berniat ihram umrah. Ini haji tamattu'. Berniat ihram umrah. Ustaz ulang.
Sebab dia memilih cara haji tamattu'. Macam mana lafaz niat dia? Macam tadi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jelas tuan-tuan? Dan niat umrah itu di mikot. Mikot kita tadi sudah sebut Zulhulaifah atau Bir Ali. Wajib kita niat di situ. Itu adalah perkara wajib wajib umrah kita. Berniat ihram di mikot. Kalau sekiranya kita terlupa, ke depan dah pergi, wajib juga kita berniat. Tetapi kita tidak berniat di mikot, kita akan dikenakan dam. Sebab itu tuan-tuan, kena ambil perhatian sangat-sangat di mikot untuk kita berniat ini. Dan perlu kerjasama sesama jemaah, saling ingat mengingati. Petugas kita akan mengingatkan juga. Tapi yang lebih penting tuan-tuan, kita sendiri kena ingat. Melalui kursus inilah kita bagi penekanan demi penekanan supaya apa? Supaya jemaah haji kita dapat melaksanakan ibadat ikut tertib sistematik, kena pada caranya insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, niat umrah di mikot. Selepas niat sehingga bergunting, kena jaga larangan ihram. Dah bermula dah tu. Sebab apabila kita dah qasad untuk mengerjakan umrah, maka kita kena jaga dah 13 larangan semasa kita dalam ihram. 13 itu dah detail tu dah dibincangkan. Tak boleh kita cabuk bulu, tak boleh kita pakai minyak wangi, tak boleh pakai pakaian yang berjahit dan bercantum, tak boleh kita potong kuku, apa lagi, tak boleh kita bersetubuh, tak boleh kita mukadimah setubuh. Tuan-tuan rujuklah semula kepada slide minggu lepas. Ustaz Ridwan Ustaz Ridwan bincang tu. Tuan-tuan rujuk, kena jaga dah. Larangan dalam masa ihram wajib kita jaga. Dan tuan-tuan sunat kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nanti jemaah kalangan kita jugalah atabas dalam 40 orang ataupun tengoklah berapa orang, 45 orang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bertalbiyah secara ramai-ramai. Kalau dah tak ramai-ramai semua dah lena mengantuk, kita pun bertalbiyah sendiri pun. Kita talbiyah lah labbaik Allah labbaik. Labbaik Allah labbaik Allah. Perjalanan menuju ke Mekah mengambil masa dalam 5 hingga 6 jam tuan-tuan. 5 hingga 6 jam kita akan menaiki bas. Dan kena ingat kita dalam ihram. Ihram umrah. Sampainya kita di Mekah tuan-tuan. Sampai di Mekah, di Baitullah di Mekah. Kita akan pergi ke hotel dulu. Diletak beg-beg kita. Kita akan rehat di bilik kita sekejap, seketika. Boleh makan dan minum. Ingat, kita dalam ihram. Kita kena jaga lagi larangan ihram. Nanti tuan-tuan akan dimaklumkan oleh pihak pengurusan maktab untuk pergi tawaf umrah. Tawaf umrah. Masa bila pergi tawaf umrah bergantung kepada masa tuan-tuan sampai. Biasanya malam lah selepas isyak. Biasanya, kebiasaannya yang Ustaz pengalaman bertugas di Tanah Suci, biasanya lepas isyak, waktu itu jemaah dah balik daripada solat berjemaah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan akan pergi ke Baitullahil Haram. Jarak tak lebih 1 kilometer je, dalam 800 meter, 700 meter ataupun 600 meter. Berjalan kaki lah tuan-tuan. Akan dibawa oleh mursyid. Mursyid ini ada petugas muassasah. Sampai di pintu Masjidil Haram, tuan-tuan akan disambut oleh mutawif. Mutawif ni orang Arab. Akan diiringi sama dengan petugas haji, ustaz ataupun ustazah yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan, dan kita akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Perjalanan daripada hotel hingga ke Baitullahil Haram kita bertalbiyah tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kita talbiyah. Makin dekat kita. Apabila kita talbiyah itu makin dekat. Kita datang untuk mengunjungi Baitullahil Haram tuan-tuan. Yang selama ini kita solat menghadap kiblat, kita solat berapa puluh tahun dah menghadap kiblat. Saat dan waktu ketika ini tuan-tuan, bayangkanlah. Kita melangkah menuju ke Baitullahil Haram. Tidak ada tujuan yang lain tuan-tuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey, jadi sampai di Baitullahil Haram, kita akan lihat Kaabah. Kita akan tengok Kaabah, okey, dan kita akan tengok orang yang tawaf. Sebelum tu tuan-tuan, pastikan tuan-tuan berwudu, pakaian bersih, tutup aurat, kita dalam ihram tuan-tuan. Pastikan 3 perkara tu sebelum tu. Kita dalam keadaan suci hadas, besar dan kecil. Maksudnya berwudu, tutup aurat dan juga kita pakaian kita bersih. Bila tengok aja Kaabah, kita takbir. Sunat kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kali pertama kita tengok Baitullahil Haram, tuan-tuan. Kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, disertakan dengan doa Allahumma inni a'udzu birabbil bait minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri wa dhiqis sadr. Allahumma zid baitaka hadza tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rif'atan wa birra. Wazid ya Rabb man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu wa mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa rif'atan wa birra. Doa ni tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam buku doa pilihan tanah suci yang akan dibekalkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan baca, tengok hayati makna dia tuan-tuan. Jadi apabila tuan-tuan berada di hadapan Kaabah, melihat Kaabah, tuan-tuan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu saat ini kita akan rasa macam mana? Air mata kita yang menitis kegembiraan. Kita mulalah tawaf umrah. Mulakan tawaf umrah. Okey, kita akan bergerak tawaf. Mula di pusingan penjuru Hajarul Aswad. Jadi Ustaz suka ingatkanlah tawaf umrah ni tuan-tuan. Tawaf kita ni adalah wajib ni, rukun. Tuan-tuan kena patuhi 8 syarat sah tawaf. Ini telah dibincangkan oleh Ustaz Ustaz Hasnil, 8 syarat sah tawaf. Ustaz, tuan-tuan rujuklah, Ustaz tak perlu sebut di sini. Kalau sebut nanti panjang tu. Okey. Syarat sah tawaf, dan semasa tawaf ada 10 perkara sunat. Tuan-tuan boleh rujuk semula. 10 perkara sunat semasa kita nak tawaf, kita beritibak, kita sebut baca doa dalam keadaan khusyuk tawaduk, kita istilam, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey? Dan disunatkan juga kita niat untuk tawaf. Sunat. Sunat untuk kita niat tawaf. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwat tawafal umrah. Fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arab ya tuan-tuan. Kalau tak boleh bahasa Arab tak apa. Ini Ustaz dah hafal tuan-tuan, baca bahasa Melayu pun tak apa. Yang penting niat kita di hati, ya Allah, aku nak tawaf Baitullahil Haram 7 pusingan tawaf umrah. Boleh Alright. Itu semua tuan-tuan boleh rujuk dalam buku doa pilihan tanah suci nanti, insya-Allah. Tawaf selesai, dah tawaf semua cukup, yakin 7 pusingan, mula di penjuru Hajarul Aswad, mengirikan Kaabah, berjalan dengan tujuan tawaf, jangan sentuh bangunan Kaabah, Syahzarwan ke Penhijir Ismail, dengan yakin tuan-tuan. Ini paling penting tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan was-was tentang bilangan tawaf, pusingan tawaf, tuan-tuan tambah 1 pusingan lagi. Contohnya 4 ke 5, tuan-tuan ambil 4. Ambil 4, jadi tuan-tuan buat yang ke-5. Ambil yang kurang. Itu cara untuk menghilangkan keraguan semasa kita tawaf. Baik. Jangan sesekali tuan-tuan ragu-ragu masa tawaf, dah balik ke hotel baru bagi tahu. Tadi rasa macam tak cukup pusingan tawaf. Tolong tuan-tuan, Ustaz bagi ingatan ini. Ustaz bagi ingatan. Kalau sekiranya tuan-tuan was-was dengan pusingan tawaf, tuan-tuan clearkan di mataf. Maksudnya cukupkan, hilangkan was-was, keraguan itu semasa berada di mataf, iaitu tempat tuan-tuan tawaf itu tadi. Tuan-tuan, punca yang cepat kita nak tinggal tempat tawaf itu kerana kita tertinggal daripada pasangan. Atau terpisah daripada rakan-rakan kita. Maka kita pun takut, bimbang tak boleh balik hotel. Jadi macam tu. Tuan-tuan jangan takut.
Allah akan lindung, Allah akan jaga kita. Sempurnakanlah ibadat kita dengan baik. Tawaflah dengan khusyuk dan tawaduk, tuan-tuan. Jangan kita rasa fikir boleh. Selamat, tuan-tuan. Selamat kita. Tawaf cukup pusingan dengan yakin, barulah bergerak ke tempat seterusnya. InsyaAllah, tuan-tuan. Boleh. Dah selesai, tuan-tuan boleh sa'i umrah. Sa'i umrah di Mas'ah. Ini pun telah dijelaskan Ustaz Hashim Fahmi dengan cara yang detail dah tentang sa'i umrah. Ada 6 syarat sah sa'i. Tuan-tuan kena rujuk semulalah. 6 syarat sah sa'i dan ada 11 perkara-perkara sunat semasa sa'i. Ustaz sebut secara ringkasnya, bermula Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah, 7 pusingan, sa'i dalam kawasan yang telah ditentukan, jalan kita tak ubah niat, kekalkan niat kita masa sa'i. Itu antara syarat-syarat sah sa'i. Sa'i mesti dilakukan selepas tawaf. Itu ada 6 syarat sah sa'i. Dah selesai sa'i semua di Bukit Marwah, tuan-tuan masuk rukun yang seterusnya, bercukur atau bergunting. Bagi jemaah haji laki-laki sunat untuk bercukur. Perempuan bergunting, wanita bergunting di Marwah atau mana-mana tempat bergunting dan tertib melaksanakan semua rukun. Selesailah tuan-tuan, umrah tuan-tuan, tahallul umrah. Tuan-tuan boleh balik ke hotel, boleh mandi, bersihkan badan dan tukar pakaian yang biasa saja. Boleh dah tuan-tuan, alhamdulillah, rasa seronok dan bahagianya. Telah selesai umrah yang pertama dan tuan-tuan kena ingat, umrah pertama ini adalah umrah yang wajib. Yang perlu dilaksanakan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Tuan-tuan, selesai umrah yang pertama, tuan-tuan akan tunggu untuk mengerjakan haji, iaitu pada 8 Zulhijjah. Tuan-tuan akan bertolak ke Arafah, hari Tarwiyah. Dalam tempoh ni, ini haji tamattu', dalam tempoh umrah wajib pertama yang tuan-tuan buat tadi, hingga tempoh untuk bertolak ke Arafah, tuan-tuan ada masa. Masa yang lama, mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Kalau penerbangan awal, sebulan tuan-tuan akan ada masa tu. Mungkin 3 minggu. Jadi dalam tempoh itu tuan-tuan boleh membuat umrah sunat lagi. Selang dalam beberapa hari, tuan-tuan boleh buat umrah sunat, berniat ihram di miqat ataupun di tanah halal yang paling dekat di Tanaim. Tuan-tuan boleh buat tawaf sunat. Memperbanyakkan tawaf sunat. Banyakkan tawaf sunat. Tawaf sunat kita tak perlu pakai pakaian ihram. Just kita tutup aurat, pakaian kita bersih, kita niat tawaf sunat, kita ada wuduk dan kita ikut syarat-syarat sah tawaf. Sebanyak 7 pusingan. Jangan pula tawaf sunat, kita tawaf 5 pusingan. Cukuplah sunat. 5 buatlah. Kalau buat lebih, dapat lebih. Buat sikit, dapat sikit. Tak. Syarat sah tawaf iaitu 7 pusingan, tuan-tuan. Kena cukuplah 7 pusingan tadi. Okey, itu tawaf sunat. Boleh buat tawaf tahiyatul bait, ataupun tuan-tuan boleh duduk beriktikaf di masjid, hadir solat berjamaah dalam tempoh tu, tuan-tuan. Lama tu. Jadi tuan-tuan isi dalam program-program yang mana yang perlu kita buat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiri kelas-kelas, kalau ada kelas Al-Quran, tuan-tuan datang. Duduk bersama-sama dalam Masjidil Haram, talaki Al-Quran dengan syekh-syekh yang ada dekat Masjidil Haram itu tadi. Baiklah tuan-tuan. Okey, setelah itu sampai sekarang ni dah kita berada di Mekah, dah apa semua, kita dah solat berjemaah, dah pergi apa semua ibadat kita dah buat, dengar ceramah dan sebagainya. Sekarang ni sampailah 8 Zulhijjah, hari yang dinanti-nantikan, tuan-tuan. Hari Tarwiyah. Tuan-tuan akan diberi taklimat perjalanan untuk ke Masyair. Tuan-tuan akan diberi taklimat perjalanan, kita bermula pukul berapa. 8 Zulhijjah itu, tuan-tuan, pagi biasanya pergerakan kita. Pagi. Selepas subuh biasanya, tuan-tuan. Okey, kita mandi sunat di bilik hotel kita, kita pakai pakaian ihram, kita sembahyang sunat ihram. Sama ada di bilik kita ataupun di surau hotel kita solat sembahyang sunat ihram. Okey, dan kita akan bergerak beratur ikut kumpulan yang telah ditentukan bas-bas kita.
Bas kita insya-Allah dalam satu maktab kita ada dalam 12 buah bas. Biasanya macam itulah, 12 buah bas akan naik tuan-tuan, ikut tertib. Naik ikut susunan apa semua. Ingat tuan-tuan, sebelum kita naik bas, diingatkan di sini. Tuan-tuan, niat ihram haji. Maksudnya tuan-tuan dah keluar daripada hotel penginapan, waktu beratur untuk menaiki bas ataupun waktu tunggu bas, tuan-tuan niat ihram haji. Iaitu lafaz niat dia, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi ingat tuan-tuan semasa kita dah nak bergerak, saya ulang waktu kita tunggu bas ataupun kita keluar daripada hotel penginapan tu, kita niat ihram haji. Kita boleh niat atas bas, boleh atas bas kita boleh niat lagi. Kalau kita waktu dekat bawah tadi, waktu tunggu kita tak niat, atas bas kita niat nawaitul ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Boleh tuan-tuan? Ingat, niat ihram haji bagi kita yang tamattu' ini, yang dah berada di Mekah, iaitu niat di tanah haram. Tuan-tuan jangan leka ataupun lupa niat ihram haji di Arafah. Arafah dah keluar dah. Di Arafah dah keluar dah sempadan untuk kita niat ihram haji. Tuan-tuan wajib juga niat di Arafah, tetapi tuan-tuan kena dam kerana tidak berniat ihram di mikot itu tadi tuan-tuan. Ingat baik tidak berniat di ihram di mikot tadi. Mikot kita di hotel penginapan kita dah dalam kawasan, maksudnya tanah haram. Boleh Alright. Apabila kita dah niat mengerjakan haji, atabas, sama juga kita jaga larangan ihram. Kita jaga larangan ihram yang 13. Larangan ihram masa umrah dengan larangan ihram masa haji sama saja. Sama saja. Maksudnya ada berkaitan dengan pakaian, dengan wangi-wangian, berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan hubungan kelamin, berkaitan apa lagi satu? Lupa. Okey, ada 5 kategori tu, 5 bahagian itu tadi. Jadi jaga larangan ihram dan tuan-tuan bertalbiyahlah atas bas. Di atas bas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tuan-tuan, kita menuju ke Arafah tuan-tuan. Kita menuju ke Arafah tuan-tuan. Saat yang mana dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia di dunia ini tuan-tuan. Al-Hajju Arafah. Haji ini adalah Arafah tuan-tuan. Saat inilah tuan-tuan, kita rasa bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan harta wang ringgit yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dengan kesihatan tubuh badan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hari ini kita sedang menuju ke Arafah, tempat di mana kita akan berwukuf. Jadi bertalbiyahlah kita tuan-tuan. Kita akan sampai di Arafah pada 8 Zulhijjah. Perjalanan 21 km dari Mekah ke Arafah. Dari Mekah ke Arafah 21 km, mungkin dalam 1 jam lebih lah untuk sampai. Tuan-tuan sabar je. Tenangkan diri, khusyuk tawaduk, berzikir, baca Quran. Sampai di Arafah tuan-tuan. Tuan-tuan akan ditempatkan dalam kemah-kemah yang telah disediakan. Tuan-tuan akan ikut je arahan-arahan petugas-petugas pembimbing haji yang telah menyambut kedatangan tuan-tuan di Arafah. Tuan-tuan akan berada dalam kemah Arafah 8 Zulhijjah. Tuan-tuan rehat, makan. Tuan-tuan akan solat zuhur dan asar secara jamak tamam. Takdim. Jamak tamam. Solat zuhur. Lepas tu tuan-tuan rehat, solat maghrib dengan isyak, jamak, takdim, tamam. Sembahyang secara sempurna. Nanti Ustaz siri yang ke-8 akan jelaskan tentang solat ini. Ustaz tak detailkan di situ. Baik tuan-tuan. Setelah itu malam 9 Zulhijjah, esoknya 9 Zulhijjah. Kita dah solat subuh. Solat subuh tak ada jamak tuan-tuan. Ingat baik-baik, jangan jamak dengan zuhur. Solat subuh, lepas tu kita berwirid, berzikir, bermunajat. Ni tuan-tuan akan dibimbing oleh ustaz kita di Arafah nanti. Dibimbing oleh ustaz kita, berzikir, munajat apa semua. Dan tuan-tuan rehat sekejap, tuan-tuan bersiap sedialah. Dalam pukul 10 pagi, bersiap sedia untuk berwukuf.
Tuan-tuan dah berada dalam kemah masing-masing, kemah yang disediakan, surau yang disediakan, surau sementara. Tuan-tuan solat duha, tuan-tuan baca Quran, berzikir. Zikir-zikir di Arafah, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku doa pilihan di Tanah Suci yang akan dibekalkan kepada tuan-tuan. Itu ya. Akan dibekalkan, tuan-tuan dah study sebelum ke Tanah Suci, apa di tanah air, tuan-tuan dah baca dah zikir-zikir tadi. Okey? Jadi, sebelum masuk waktu zuhur akan ada khutbah Arafah. Bila nak masuk waktu zuhur ada khutbah Arafah. Kita akan sama-sama mendengar khutbah Arafah, kemudian masuk waktu zuhur akan khutbah yang kedua dikumandangkan. Okey, setelah itu akan berzikir dan berdoa di Arafah. Waktu itu tuan-tuan mohonlah aminkanlah doa yang dibaca oleh ustaz-ustaz kita, dan selepas itu tuan-tuan boleh beribadat masing-masinglah di Arafah. Inilah waktu wukuf. Jadi ustaz suka ingatkanlah waktu wukuf saat kita berada di sini, bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara penting yang kita kena mohon saat waktu wukuf ini tuan-tuan, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang pertama tuan-tuan, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kita minta ampun semua tuan-tuan. Sahabat rakan kita, mak saudara, pak saudara kita minta ampun. Yang kedua, kita minta supaya dimasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat tujuan akhir dalam hidup kita tuan-tuan, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, minta masuk syurga. Dan yang ketiga, jangan lupa kita minta lindung daripada seksa api neraka. Waqina adzabannar, minta berlindung, seksanya sangat berat tuan-tuan. Nah, jadi mohonlah 3 perkara yang penting Ustaz ingatkan di sini, selain daripada doa-doa yang lain yang kita minta, dan jangan minta untuk diri kita sendiri tuan-tuan. Minta untuk arwah mak ayah kita, untuk nenek kita yang mungkin mereka tak sempat untuk mengerjakan haji. Jadi kita lah dalam keluarga kita yang sempat mengunjungi Arafah ini, berdoalah kita. Okey. Tuan-tuan akan bergerak ke Muzdalifah. Bas yang pertama tuan-tuan, detail ni dengan bas ni. Buju tak bagi nombor bas. Bas yang pertama akan bergerak sebelum maghrib. Bas yang kedua akan bergerak sebelum maghrib. Sebelum maghrib akan bergerak. Akan disusuli dengan bas seterusnya lah, bas seterusnya. Bas akan ulang-alik mengambil jemaah. Jemaah mengikut maktab dalam 3,000 jemaah ulang-alik untuk ke Muzdalifah. Jarak Arafah ke Muzdalifah dalam 7 km saja. Dalam 7 km sampai di Muzdalifah, tuan-tuan akan berada di Muzdalifah. Mungkin waktu itu tuan-tuan bertolak sebelum maghrib, tuan-tuan akan solat maghrib, isyak, jamak tamam di Muzdalifah. Ada yang menunggu giliran, yang bas belum datang lagi, sabar tuan-tuan. Sabar tuan-tuan. Solat maghrib dan isyak secara jamak tamam di Arafah. Tuan-tuan tu kena set, kena tahu tugas kita. Jangan tunggu arahan. Bila nak solat tak terima arahan dan sebagainya. Tuan-tuan akan kena tahu. Kalau bergerak awal sampai di Muzdalifah, solat di Muzdalifah. Yang bertolak kemudian solat di Arafah. Sehinggalah bas akan ulang-alik ambil sampai di Muzdalifah. InsyaAllah sebelum masuk waktu mabit di Muzdalifah, sebelum pukul 11, InsyaAllah semua jemaah akan sampai untuk bermabit di Muzdalifah. Semua jemaah akan sampai tuan-tuan. Mabit untuk di Muzdalifah. Tuan-tuan akan sampai di Muzdalifah. Boleh? Okey, di Muzdalifah kita akan buat, ini wajib haji. Mabit di Muzdalifah. Wukuf di Arafah tadi rukun. Rukun. Ingat baik-baik. Rukun. Mabit di Muzdalifah. Okey, sekejap Tuan-tuan, di Muzdalifah kita tidak ada kemah. Bayangkan suasana di Muzdalifah. Tidak ada kemah. Kalau ada kemah pun hanya tak banyak seperti mana Arafah. Kita ada alas, ada canvas untuk kita duduk dan sebagainya. Sejadah-sejadah yang kita bawa kita boleh alas. Kita duduk di pada Arafah.
di Muzdalifah. Menunggu waktu mabit. Mabit biasanya dia separuh malam, dalam 11.40 malam akan masuklah waktu mabit. Ini akan diumumkan nanti. Pihak muassasah akan beritahu waktu masuk waktu mabit itu tadi. Dan mabit itu kita sekejap, seketika dah cukup. Biasanya dalam 15 minit ataupun 10 minit masuk waktu mabit, bas yang pertama dah akan bergerak ke Mina. Itu. Masuk je waktu mabit, andai kata 11.40 malam, maka bas yang pertama dalam 20 minit selepas itu, bas yang pertama dah akan bergerak ke Mina. Disusuli dengan bas terusnya sehingga semua jamaah yang berada di Muzdalifah akan bergerak ke Mina. Boleh faham Masa di Muzdalifah tuan-tuan, sunat kita mengutip anak-anak batu. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini. Ingat tuan-tuan tadi, kita berada di Muzdalifah, sunat kita mengutip anak batu. Paling sikit pun 7 biji anak batu kita kutip. 7 biji anak batu kita kutip di Muzdalifah mengambil sunnah Nabi SAW. Okay, dan insyaAllah anak-anak batu ini dibekalkan oleh pihak muassasah. Biasanya dibekalkan untuk jemaah haji. Tetapi kita mengambil sunnah mengutip anak batu di Muzdalifah itu tadi. Paling tidak sekurang-kurangnya 7 biji anak batu. Kemudian tuan-tuan akan bergerak ke Mina. Setelah masuknya waktu mabit separuh malam tadi, bas akan mengangkut jemaah untuk bergerak ke Mina. Bergerak ke Mina. Dan tuan-tuan, di saat waktu ini tuan-tuan sabar Sebab pergerakan ini memerlukan kepada disiplin, memerlukan tenaga, memerlukan kesabaran tuan-tuan. Ini pengalaman perlu kepada kesabaran. Setelah mana sampai di Mina, tuan-tuan, tuan-tuan boleh rehat dulu di kemah Mina, di tempat yang telah dikhususkan, telah ada tanda-tanda tempat kemah-kemah kita mengikut maktab kita. Jadi tuan-tuan, rehat di Mina dan ada perkara besar penting yang perlu kita lakukan pada 10 Zulhijjah ini tuan-tuan. Pada 10 Zulhijjah, iaitu kita akan melontar di Jamrah Kubra. Melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah merupakan wajib haji. Jadi waktu kita nak pergi melontar ditentukan oleh pihak muassasah. Ditentukan oleh pihak muassasah, nanti akan dimaklumkan bila masa untuk kita pergi melontar di Jamrah Kubra. Jadi tuan-tuan, kebiasaannya jemaah haji Asia, termasuk kita, negara kita Malaysia, biasanya sebelah petang ataupun malam. Biasanya sebelah petang ataupun waktu malam. Jadi waktu pagi, waktu duha, waktu afdal, ini jemaah haji daripada negara Arab, negara Turki yang besar-besar tuan-tuan. Jadi ini penting untuk kita ambil perhatian dari segi keselamatan. Jadi kita ikut jadual yang telah ditentukan oleh muassasah, iaitu jemaah haji Asia. Kita termasuk kita bergerak pada sebelah petang ataupun malam, dan lebih selesa bagi kita nanti untuk melontar di jamrah ni. Selesa untuk kita melontar di Jamrah Kubra nanti. Kalau kita berasak-asak dengan orang yang besar, dengan jemaah haji daripada negara lain, mungkin saat waktu itu kita pergi saja. Nak melontar pun tak sempat. Jadi sangat penting kita ikut arahan. Sebab ramai jemaah pada waktu itu yang akan bergerak pergi ke Jamrah Kubra untuk melontar melaksanakan wajib haji. Dan melontar di Jamrah Kubra, dah kita pergi melontar dengan 7 biji anak batu, kita mula. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Sunat kita bertakbir masa kita melontar. Melontar ke Jamrah Kubra itu tadi. Baca doa. Rajman lisyaitani wa hizbih. Allahu Akbar. Rajman lisyaitani wa hizbih. Doa-doa tuan-tuan boleh rujuk dalam buku doa pilihan di Tanah Suci itu nanti. Jadi dah selesai melontar dengan yakin 7 biji anak batu, patuhi syarat-syarat tadi. Ada 8 syarat sah untuk kita melontar, tuan-tuan kena rujuk semula dalam nota
ya dalam nota yang siri yang ke-6 tadi, melontar di Jamrah Kubra. Baik, setelah selesai melontar di Jamrah Kubra, tuan-tuan akan melaksanakan rukun haji, iaitu bercukur ataupun bergunting. Okey, tuan-tuan boleh dah selepas melontar di Jamrah Kubra nak bergunting dekat jamrah tu pun boleh. Tetapi kebiasaannya jemaah kita akan balik ke kemah Mina, bercukur di kemah Mina. Okey, bagi jemaah haji laki-laki bercukur, bagi jemaah perempuan bergunting. Setelah itu tuan-tuan, kita dah tahallul awal. Dah tahallul awal, maknanya kita telah bebas daripada 9 larangan ihram. Kita dah boleh pakai pakaian berjahit, bercantum, boleh pakai jubah, boleh pakai baju t-shirt dah. Cuma 3 larangan yang kita tak boleh lagi, iaitu menikah, mukaddimah setubuh dan setubuh. Jadi kita dah tahallul awal, kita duduklah di kemah Mina kita, berzikir kita, baca Al-Qurannya kita, laksanakanlah ibadat semasa di Mina itu, tuan-tuan. Dan di Mina nanti kita akan mabit pada malam tu. 11 Zulhijjah kita mabit di Mina. 6 jam ataupun separuh malam kita kena mabit di Mina. Ini adalah wajib haji. Wajib haji. Kita mabit di Mina, duduk di Mina, beribadat di Mina. Okey, setelah itu keesokannya kita akan pergi melontar di ketiga-tiga jamrah. Wajib haji yang terakhir, yang ke-6, melontar di ketiga-tiga jamrah pada 11 Zulhijjah. Maksudnya pada 11 Zulhijjah kita akan melontar di ketiga-tiga jamrah. Apa dia 3 jamrah tu, tuan-tuan? Masih ingat lagi yang Ustaz Fazli Hasan sebut itu? Yang pertama Jamrah Sughra, yang kedua Jamrah Wusta, yang ketiga Jamrah Kubra. Okey, ingat jamrah ni, jamrah itu ikut tertib, tuan-tuan. Kena melontar ikut tertib untuk 11 Zulhijjah ini. Mula-mula dengan Sughra. Kalau dulu-dulu orang panggil Jamrah Ula, ni Sughra, kita kena Sughra, akan terpapar tulisan tu Sughra. Yang kedua, dalam 500 meter kita berjalan, kita akan jumpa Jamrah Wusta. Wusta, kita lontar 7 biji anak batu, dan kita berjalan dalam 400 meter, kita akan jumpa dengan Jamrah Kubra. Kita lontar Jamrah Kubra dengan 7 biji anak batu. Jadi syarat sah melontar itu, tuan-tuan kena rujuk semula. Ada 8 syarat sah untuk melontar di Jamrah pada 11 Zulhijjah. Jadi waktu masuk untuk melontar di jamrah, ketiga-tiga jamrah ni, tuan-tuan, iaitu selepas subuh. Selepas subuh lah, selepas fajar, subuh dah boleh dah nak pergi melontar. Tetapi Ustaz ingatkan tadi, kita kena patuhi jadual yang telah ditetapkan oleh pihak muassasah, yang mana kita akan dibawa oleh mursyid. Orang yang petugas muassasah akan bawa kumpulan untuk pergi melontar di jamrah, ketiga-tiga jamrah itu tadi. Boleh faham, tuan-tuan? Dan waktu afdal untuk kita melontar di jamrah ini iaitu bagi 11, 12, 13 selepas gelincirnya matahari. Maksudnya selepas waktu zuhur. Tapi saya dah ingatkan tadi, biasanya jemaah haji kita pada sebelah petang ataupun waktu malam. Dan kita balik semula. Ingat, tuan-tuan, perjalanan untuk pergi melontar di jamrah 11 Zulhijjah ni kita tidak lagi berpakaian ihram. Kita pakaian biasa dah. Kita dah pakaian yang berjahit, boleh pakai seluar, boleh pakai baju t-shirt, boleh pakai kopiah dah. 11 Zulhijjah. Yang kita dalam ihramnya 10 Zulhijjah. Pergi melontar di 10 Zulhijjah, kita kekal masih dalam ihram. Selepas kita bercukur bergunting, barulah kita tahallul awal. Jadi untuk 11 Zulhijjah kita dah bebas daripada 9 larangan ihram. Kita boleh pakai pakaian biasa, boleh pakai kasut dan sebagainya untuk melontar di pada 11 Zulhijjah. Begitulah, tuan-tuan, hari yang seterusnya 12 Zulhijjah, malamnya kita bermabit, esoknya kita melontar untuk 12 Zulhijjah, malamnya kita bermabit untuk 13 Zulhijjah, esoknya kita melontar untuk 13 Zulhijjah. Jadi di sini ada 2 perkara, saya nak jelaskan sikitlah, iaitu nafar awal dan nafar tsani. Ustaz Fazli minggu lepas dah jelaskan tu, nafar awal dan nafar tsani.
Nafar awal maknanya jemaah akan bermabit 2 malam saja, iaitu 11 dan 12 Zulhijjah, dan melontar 2 hari saja, 11 dan 12 Zulhijjah. Yang 10 tu memang dah tetap dah satu tu dah. Itu adalah wajib haji yang ketiga. Dah melontar 11 dan 12 Zulhijjah. Dan selepas itu nafar awal maksudnya balik ke Mekah setelah bermabit 2 malam, setelah melontar di ketiga-tiga jamrah untuk 11 dan 12, berazam tidak akan kembali lagi meninggalkan bumi Mina sebelum maghrib. Itu dia panggil nafar awal. Nafar awal. Kebiasaannya yang nafar awal ini akan ditentukan nanti, dimaklumkan oleh pihak tabung haji sebab dia melibatkan pengangkutan untuk kita balik ke Mekah. Jadi tuan-tuan ikut arahan dia di sini. Nafar awal ataupun nafar tsani. Boleh kalau tuan-tuan nak buat sendiri, nafar awal nak balik sendiri, tapi kena fikir dari segi keselamatan lah. Kalau ada pengalaman jalan kaki balik ke Mekah dari Mina tak apa. Tapi kalau kali pertama kita nasihatkan supaya bersama-sama dengan jemaah yang lain kita balik dengan bas insya-Allah. Okey, baiklah tuan-tuan. Okey, itu nafar awal. Jadi bagi yang buat nafar tsani, dia bermabit lagi 1 malam, 13 Zulhijjah, dan melontar pula untuk 13 Zulhijjah. Okey, boleh. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Maksudnya boleh untuk bermabit atau melontar 2 hari ya, 11, 12 Zulhijjah ataupun 13 sampai 13 yang disebut dengan nafar tsani. Jadi tuan-tuan, untuk melontar, jelaskan sikit. Untuk melontar, seandainya kita tak sempat melontar 11 Zulhijjah ni, tak sempat melontar Zulhijjah, kita boleh melontar yang 11 Zulhijjah ini pada 12 Zulhijjah. Sebab tempoh masa dia sebelum tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah. Kalau kita tak sempat melontar juga pada hari 12, kita melontar pada hari 13, boleh lagi tuan-tuan. Kita masih dalam tempoh untuk melontar di jamrah ketiga-tiga jamrah tadi. Maksudnya hari 13 tu mula-mula kita lontar untuk lontara ketiga-tiga jamrah untuk hari 11. Lepas tu kita pusing semula, kita pergi lontar pula untuk hari 12 untuk ketiga-tiga jamrah. Lepas tu kita pusing semula, kita lontar pula untuk hari yang ke-13 Zulhijjah untuk ketiga-tiga jamrah itu tadi. Boleh tuan-tuan, boleh. Yang penting kita membuat lontaran itu dalam tempoh masa yang diharuskan untuk kita melontar di ketiga-tiga jamrah. Jelas tak tuan-tuan? Kalau tak jelas, tuan-tuan boleh tanya. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab setakat yang mampu. Saya akan jawab untuk bagi penjelasan kepada tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, setelah kita selesai bermabit di Muzdalifah, mabit di Mina, minta maaf. Setelah kita selesai mabit di Mina, kita dah melontar di jamrah, ketiga-tiga jamrah hapus semua, kita dah buat semua wajib haji ni, kita akan bergerak balik ke Mekah. Kita akan menaiki bas balik ke Mekah. Balik ke hotel kita kembalilah. Waktu ni saat yang paling indah lah tuan-tuan, macam balik kampung lah tuan-tuan. Bawa beg 5 kg tu balik, tak boleh nak gambarkan lah, rasa seronok tuan-tuan nak balik kampung ni. Dah lama tinggal hotel. Okay, baik-baik tuan. Lepas tu balik ke hotel penginapan, kita rehat, apa semua. Belum selesai lagi. Ada rukun yang perlu kita sempurnakan lagi tuan-tuan. Apa dia? Rukun haji, iaitu tawaf ifadah. Tawaf haji. Kita kena pergi tawaf Baitullahil Haram. Sebanyak 7 pusingan, dan waktu itu kita tak perlu pakai pakaian ihram dah, pakaian biasa je. Pakai sebab kita dah tahallul awal. Ingat kita dah tahallul awal, kita dah bebas daripada 9 larangan ihram itu tadi. Kita tawaf 7 pusingan dengan syarat-syarat sah tawaf. Ada 8 syarat sah tawaf. Diikuti dengan perkara-perkara sunat semasa kita tawaf. Lepas kita tawaf, ini tawaf haji tuan-tuan kita sa'i haji. Kita sa'i haji, ada 6 syarat sah sa'i, kita sa'i dan dengan perkara-perkara sunat, maka selesailah ibadat haji kita tuan-tuan. Boleh faham Perlu tak bergunting atau bersyukur lagi? Tak perlu dah. Kita dah
tahallul tsani, maknanya kita dah melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, kita dah bergunting atau bercukur, kita dah tawaf haji, kita dah sa'i haji, kita dah tahallul tsani. Allahu Akbar. Waktu itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Taala terima ibadat haji yang kita lakukan ini, ya Allah, dengan menganugerahkan kepada kita haji mabrur yang tidak ada balasan ganjaran melainkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai itu haji tamattu'. Panjang lebar Ustaz jelaskan tu. Okey, sekarang ni Ustaz pergi haji ifrad. Cara yang kedua. Haji ifrad, apa yang Ustaz jelaskan dalam tamattu' dah ada dalam ifrad. Cuma kita tengok perbezaan cara pelaksanaan dia. Okey, tuan-tuan fokuskan perbezaan. Asas pada haji tamattu', tuan tengok perbezaan yang ada pada haji ifrad. Boleh ya? Correct. Untuk haji ifrad, kita mandi sunat, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. Ini sama dengan tamattu' tadi. Sama dengan tamattu'. Niat ihram haji. Ingat, haji ifrad kita laksanakan ataupun kerja haji dulu. Maksudnya kita berniat ihram haji. Iaitu kita niat di miqat. Miqat kita macam Ustaz sebut tadi, sama ada miqat kita di Zulhulaifah ataupun dia sebut dengan Bir Ali ataupun Qarnul Manazil. Biasanya jemaah haji yang melaksanakan haji ifrad ni tuan-tuan, iaitu yang masuk ke Mekah, penerbang fasa yang kedua. Maksudnya penerbangan ke Mekah 16 Zulkaidah. Sebab apa? Sebab masa tu lebih dekat dengan hari haji. Jadi jemaah tidak lama sangat berada dalam ihram haji. Boleh yang jemaah haji yang masuk ke Madinah nak buat haji ifrad boleh, tapi biasanya penerbangan akhir ke Madinah boleh buat haji ifrad. Okey? Itu. Jadi tuan-tuan, di miqat Qarnul Manazil ataupun dekat Bir Ali berniat ihram haji. Ingat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Okey, kalau di Zulhulaifah kita akan singgah di miqat tadi macam tadilah. Kita singgah di miqat Zulhulaifah atau Bir Ali, kita akan pergi ke masjid Bir Ali. Kita kalau nak solat sunat di situ kita solat dan kita berniat mengerjakan haji. Okey? Bagi yang terus masuk ke Mekah, penerbangan ke Mekah terus, maksudnya ke Jeddah. Jadi tuan-tuan kena berniat semasa di atas kapal terbang. Berniat ihram haji semasa di atas kapal terbang. Kebiasaannya tuan-tuan, masa untuk berniat ini tuan-tuan, dalam 4 ataupun 5 jam selepas berlepas. Kita bagi time awal sikit lah. Takut tuan-tuan terlena dan sebagainya. 5 hingga 4 jam daripada masa kita berlepas, tuan-tuan boleh berniat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jelas tak tuan-tuan? Okey, yang ni yang penerbangan akan masuk ke Mekah terus melalui lapangan terbang Jeddah tadi. Baik, dah kita niat ihram haji di miqat tadi, kita kena jaga larangan ihram, 13 larangan. Okey, lepas kita niat sama juga kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Okey. Sampai di hotel penginapan kita. Okey, tuan-tuan akan rehat seketika dan akan diberi taklimat untuk tawaf. Tuan-tuan yang berniat ihram haji ni, yang berniat cara ifrad ni, tuan-tuan akan buat tawaf kudum. Tawaf kudum maksudnya tawaf selamat datang. Ini beza. Ada dua, ada beza tadi. Yang mula tadi niat umrah bagi tamattu', niat umrah. Yang tawaf kudum ini bagi ifrad. Okey, saya ulang beza. Yang umrah tadi, yang tamattu' niat umrah. Yang ifrad niat haji. Tawaf yang tamattu' ni tawaf umrah. Yang ifrad tawaf kudum. Nama dia tawaf kudum, tawaf selamat datang. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Walaupun begitu tuan-tuan, tuan-tuan tawaflah. Kita mengunjungi Baitullahil Haram, tempat yang mana dimuliakan sebagaimana kita tengok dalam sejarah yang disebut oleh Ustaz Abdul Rahman Hamzah. Kita tawaf kudum selamat. Selamat datang. Cuma nak ingatkan, tawaf kudum ni disyaratkan untuk kita niat. Kita niat tawaf kudum, ya Allah, aku nak tawaf Baitullahil Haram, 7 pusingan tawaf kudum, permudahkanlah, terimalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selepas selesai tawaf kudum, syarat sah sama. Okey, cuma ditambah 1. Kalau 8 tambah 1, kena niat tawaf kudum.
Setelah selesai tawaf kudum, tuan-tuan boleh terus untuk sa'i haji. Terus nak sa'i haji boleh. Kalau tuan-tuan tak nak sa'i haji lagi pun boleh. Itu terpulang pada tuan-tuan sama ada nak terus sa'i haji ataupun nak sa'i haji selepas daripada wukuf nanti apabila balik daripada Mina. Baik. Setelah itu tuan-tuan, tuan-tuan kekal dalam ihram. Selepas tawaf kudum ataupun tuan-tuan dah sa'i haji, tuan-tuan tidak boleh bergunting atau bercukur. Bagi jemaah haji tamattu' tadi, selepas tawaf umrah, sa'i umrah, mereka bergunting dan bercukur. Mereka dalam ihram umrah. Beza. Tuan-tuan dalam ihram haji. Dalam ihram haji. Sebab tuan-tuan niat mengerjakan haji. Ini dia panggil cara ifrat. Tuan-tuan tak boleh bergunting, tak boleh bercukur. Tuan-tuan kena kekal dalam ihram. Sampai kepada hari nak ke Arafah, tuan-tuan masih dalam ihram. Jadi kalau 2 minggu lah tuan-tuan kena berada dalam ihram. Kena jaga larangan ihram, kena hati khusyuk tawaduk, jangan bercakap perkara-perkara yang tak penting, yang tak perlu. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa-siapa yang berada dalam haji ini jangan bercakap perkara-perkara yang tak elok, perkara keji, perkara yang tak bagus. Kita dalam ihram haji tadi. Jadi kena jaga kita punya tutur kata, jaga larangan ihram kita, okey? Jadi akan bertolak kita ke Arafah bersama-sama dengan jemaah tamattu'. Cuma kita tidak berniat haji lagi sebab kita dah berniat waktu di miqat asal. Mula-mula kita masuk tadi. Jelas tuan-tuan Jadi kita akan naik bas sama-sama. Okey, kita bertalbiyah terus dan kita sampai 8 Zulhijjah kita macam jemaah tamattu' sama, kita lakukan ibadat dan kita tunggu masa untuk wukuf 9 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah kita akan berwukuf sama seperti jemaah tamattu' tadi dan kita akan bergerak ke Muzdalifah sama juga seperti jemaah tamattu' yang telah Ustaz terangkan tadi. Dan sampai di Mina, kita akan berada di Mina, kita akan melontar di Jamrah Kubra, sama juga pergerakan kita akan bergerak sama-sama dengan jemaah tamattu' tadi. Boleh faham Sama aja, bergerak sama akan dibawa oleh mursyid untuk kita melontar di Jamrah Kubra. Sehinggalah kita bercukur dengan bergunting atau bergunting, maka kita tahallul awal. Jadi jemaah haji ifrat ni lama masa dia dalam ihram tuan-tuan. Lama. Jadi boleh menjaga larangan ihram dalam tempoh masa yang lama itu sangat-sangat memberi kesan kepada jiwa seseorang hamba itu Allah Ta'ala. Itulah batu afdal haji ifrat itu tadi. Lama kita dalam ihram. Lama dalam ihram maksudnya lama kita dalam ketaatan, dalam ibadat, mematuhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam larangan ihram itu tadi. Baik, tahallul awal barulah boleh pakai pakaian biasa, bebas daripada 9 larangan ihram, hanya kekal 3 larangan lagi. Lepas tu begitulah mabit pada 11, 12, 13 sama seperti penerangan tamattu' tadi. Dan melontar di Jamrah pada 11, 12, 13 sama juga seperti tamattu' itu tadi. Okey, sama saja. Okey, dah sekarang ni dah tahallul awal, dah pakai pakaian biasa apa semua. Selepas itu barulah kita akan bertolak ke Mekah semula untuk tawaf haji. Tawaf haji. Okey, baik, tawaf haji, saya ingatkan tadi kita tak perlu pakai pakaian ihram dah. Kita dah tahallul awal. Kita dah bebas dari 9 larangan, kita tawaf dengan syarat-syarat sah tawafnya ada 8 tadi. Dan selepas tawaf haji, okey, ini jemaah haji ifrat. Kalau sekiranya selepas tawaf kudum hari itu dia dah sa'i haji, maka dia tidak perlu lagi untuk sa'i haji. Okey, tak perlu lagi sa'i haji. Okey, kalau sekiranya selepas tawaf kudum hari itu dia belum lagi sa'i haji, maka setelah tawaf haji ni dia kena sa'i haji. Boleh faham Itu beza. Nampak beza tu antara tamattu' dan juga ifrat dan tertib pada kebanyakan rukun. Selesailah haji ifrat. Namun begitu ada sikit lagi untuk haji ifrat tuan-tuan. Kerjakan umrah pula selepas itu. Okey? Kerjakan umrah yang mana jemaah akan dah tahallul haji tadi, dalam beberapa hari selepas itu jemaah akan mandi sunat, pakai ihram,
sembahyang sunat ihram, tuan-tuan akan pergi ke tanah halal yang paling dekat Tan'im. 5 km Ustaz, ke Tan'im, dan tuan-tuan akan pergi tawaf umrah, niat ihram umrah di miqat Tan'im sana, di miqat tanah halal mana-mana pun tak apa, tapi yang paling dekat di Tan'im, dan tuan-tuan akan niat ihram di miqat sana, jaga larangan, bertalbiah, dan tuan-tuan akan tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur dan bergunting, tertib pada semua rukun, selesailah umrah tuan-tuan. Cara pelaksanaan ni sama dengan tamattu' tadi yang Ustaz sebut. Cuma bezanya yang ifrad ni kita akan berniat ihram di miqat dalam. Disebut miqat dalam iaitu di Tan'im. Tak perlu kita pergi ke Bir Ali Zulhulaifah 6 jam perjalanan tu tuan-tuan. Bukan miqat tu. Miqat setelah mana kita berada di tanah haram, miqat untuk umrah sama ada di Tan'im, di Hudaibiyah ataupun Shumaisi. Itu miqat-miqat yang tuan-tuan telah diterangkan pada minggu yang ketiga kata silap Ustaz bersama Ustaz Hasnil. Baik. Selesailah umrah kita, maka selesailah haji ifrad. Kita pergi bahagian terakhir. Sikit lagi tuan-tuan. Haji kiran. Haji kiran sama juga kita mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. Niat kita haji dan umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihima. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Setelah kita berniat ihram tadi, kita kena jaga larangan ihram. Okey? Kita kena sunat, kita bertalbiah. Sampai di Mekah, kita tawaf kudum. Sama seperti ifrad tadi. Cuma beza dengan ifrad, ini kita niat niat haji dan umrah serentak. Itu je beza dulu. Tawaf kudum dan kita nak sa'i haji ataupun tak sa'i lagi seperti mana ifrad itu juga. Kalau kita nak sa'i haji terus boleh, ataupun kita nak sa'i kemudian pun boleh. Alright. Dan kita akan bergerak wukuf di Arafah sama dengan jemaah tamattu', jemaah ifrad sama. Lepas tu kita akan mabit di Muzdalifah sama. Mengutip anak batu di Muzdalifah sama. Melontar di Jamrah Kubra, bercukur atau bergunting, mabit di Mina pada 11, 12, 13 Zulhijjah, melontar di 3 Jamrah pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Semuanya sama seperti jamaah ifrad dan juga jamaah tamattu'. Kita tawaf haji dan umrah, balik nanti kita tawaf. Tawaf kita, tawaf haji dan umrah. Okey, selepas tu kalau kita belum sa'i selepas tawaf kudum, maka kita sa'i haji dan umrah, tertib pada kebanyakan rukun, maknanya selesailah haji kita. Selepas tu perlu kita buat umrah lagi tak? Tak, sebab kita dah serentak haji dengan umrah. Okey, serentak haji dan umrah. Tapi kalau kita nak buat umrah juga tak apalah, umrah sunat lah, bolehlah kita buat. Okey, jadi itu haji kiran. Jelas tuan-tuan perbezaan antara haji tamattu', haji ifrad, haji kiran. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tak faham, tuan-tuan boleh kemukakan soalan. Ustaz akan cuba bantu. Okey, untuk haji kiran. Ada satu cara lagi. Berniat mengerjakan umrah saja. Kalau kita faham di sini, kalau niat umrah saja maksudnya, mula-mula dia niat umrah, haji tamattu'. Okey. Tapi sebelum tawaf, berniat mengerjakan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun haji, wajib haji. Ini berlaku ketika wanita yang berniat umrah tiba-tiba datang haid selepas niat umrah. Sama ada umrah wajib ataupun sunat. Maksudnya umrah dah kali keberapa dah dia buat. Tiba-tiba nak tawaf. Tak boleh tawaf kerana datang haid. Jadi hari wukuf dah hampir, dah dekat. Dia niatlah mengerjakan haji. Maka jadilah haji tersebut haji kiran. Jemaah haji yang tidak sempat menyempurnakan umrah kerana sakit, terhalang atau koma juga boleh melaksanakan haji kiran. Jadi saya rasa jelas antara 3 cara mengerjakan haji itu. Biasanya cara kedua dalam haji kiran ni dalam situasi-situasi tertentu. Sekiranya berlaku keadaan seumpama ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada Pihtas, pembimbing ibadat suci, pembimbing ibadat haji tanah suci. Boleh rujuk kepada Pihtas di sana, nanti akan diberi cara macam mana untuk melaksanakan haji kiran dengan cara lebih detail lagi tuan-tuan. Jadi saya rasa
kesimpulan yang dapat Ustaz rumuskan daripada kursus haji untuk siri yang ke-7 ini. Yang pertama, tuan-tuan dah tahu jenis-jenis haji. Ada berapa tadi tuan-tuan? Masih ingat lagi tak? Cuba tanya suami, ada berapa bang? Ada 5. Yang kelima apa? Yang kelima, tu lah. Kalau tanya yang kelima, tanya yang 1 mungkin tahu. Yang kelima, haji qada. Okay? Jelas Boleh 5 tu? Ustaz rasa insyaAllah. Yang kedua, memahami maksud setiap jenis haji. Ada berapa jenis haji? Ada 3 jenis haji. Okey, tamattu', ifrad dan qiran. Tahu dah tu yang mana dahulu? Kalau haji dulu itu apa? Umrah dulu itu apa? Okey, tanya orang rumah, boleh faham tak? Mengetahui 3 cara mengerjakan ibadat haji. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Ustaz dah jelas panjang lebar dah tadi. Bagaimana kita nak buat tamattu', nak buat qiran dan ifrad. Kalau di masjid, Ustaz akan panggil tuan-tuan ke depan, ceritakan semula seperti mana Ustaz cerita. Kalau dapat, kira lulus untuk terbang ke Tanah Suci Mekah. InsyaAllah. Yang keempat, memahami maksud setiap cara mengerjakan haji dan amalan yang perlu dilakukan. Ya guys, tahu dan faham. Itu matlamat kita. Peringkat asas ni, tuan-tuan tahu, faham dan insyaAllah boleh buat dengan sistematik dan teratur. Dan kalau yang paling tinggi dengan khusyuk tawadhu', insya-Allah mudah-mudahan kita beroleh haji mabrur. Saya rasa sampai itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk tuan-tuan semua.